Dia dengan presenter kan, kita tak ada apa. Ada pakai kabel tu saya kena. Ini dah nak start. Boleh. Baik. Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, kita akan bermula sebentar lagi ya. Selamat pagi. Suara boleh dengar tak? Ya, nama Boleh dengar je. Terang jelas. Okay, boleh dengar. Okey ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bermula untuk webinar hari ini sebentar lagi ya. So kita ada peserta lebih kurang dalam 70 orang. Sebentar lagi kita akan share link untuk kehadiran dan diminta semua yang hadir ni untuk check in ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Puan Pengarah JKP Pahang, Puan Sarimah binti Awang. Yang berusaha Timbalan Pengarah JKP Pahang, Cik Khairul. Yang dihormati penceramah kita pada pagi ini iaitu Dr. Ibrahim Adham bin Taib. Yang dihormati tuan-tuan, puan-puan hadirin yang hadir pada webinar pada hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Saya Azriman bin Awang Mahrum adalah moderator bagi webinar kita pada pagi ini. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selaras dengan penganjuran Minggu Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 2021, Peringkat Negeri Pahang pada 14 Oktober 2021, JKKP Pahang dengan sukacitanya menjanjikan beberapa siri webinar bertemakan pemantapan KKP melalui teknologi yang akan dijalankan pada hari ini yang dijalankan pada hari semalam sehingga pada 8 Oktober 2021 secara langsung melalui platform atas talian dan laman
Facebook rasmi JKP Pahang. Siri webinar yang akan membawakan tajuk-tajuk menarik oleh beberapa orang penceramah yang berpengalaman dalam bidang kepakaran masing-masing, pastinya akan memberikan pelbagai info yang bermanfaat kepada para pemain industri yang berkepentingan dalam sektarian tempat kerja. Secara dasarnya, webinar ilmiah ini sangat penting dan menarik untuk kita ikuti kerana banyak informasi penting yang akan disampaikan oleh para penceramah. Sekiranya hadirin ada pertanyaan, bolehlah kemukakan di ruangan chat dan pihak Rustia akan menjawab soalan tuan-tuan di kemudian ceramah nanti. Hari ini, 6 Oktober 2021, merupakan hari kedua bagi siri webinar ini, yang mana semalam telah berlangsung webinar yang pertama. Dan hari ini pula kita sama-sama akan berkongsi ilmu bagi sesi webinar yang kedua. Tanpa membuang masa lagi, saya memperkenalkan penceramah kita pada hari ini, iaitu Dr. Ibrahim Adham bin Taib. Beliau merupakan asisten prof atau postgraduate dan research coordinator for DBM yang bekerja di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Kuantan. Tajuk ceramah beliau adalah Strengthening Operational Health Through Technology. Beliau yang berpengalaman luas dalam bidang kesihatan pekerjaan akan menyampaikan ceramah pada pagi ini. Oleh itu, dipersilakan tuan penceramah untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan ceramah pada kita pada hari ini. Dipersilakan. Okay, terima kasih banyak-banyak Tuan Moderator. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera, selamat pagi kepada Waalaikumsalam. peserta lah. Yang berbahagia Puan Sarimah binti Awang, pengarah JKKP, dan juga tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati. Terlebih dahulu saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kerana menjemput saya untuk memberi ceramah yang ringkas lah dengan cara santai, okay, pada pagi ini, okay, dengan bertemakan pengukuhan kesihatan pekerjaan melalui adopsi information technology ataupun teknologi lah. Okay. Jadi seperti yang dinyatakan oleh Tuan Moderator tadi, saya merupakan seorang pensyarah kanan, okay, di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Latar belakang saya sebenarnya lebih ke arah ekonomi lah. Dan saya banyak melakukan penyelidikan dan juga training dan konsultansi ke arah bidang tersebut. Namun demikian, saya juga terlibat sedikit sebanyak dalam kesihatan pekerjaan dan pernah terlibat dalam beberapa projek bersama NIOSH, DOSH semasa OSH-MP yang lalu dan sebagainya lah. Okay. Jadi sebelum saya teruskan, beri saya sedikit masa, saya nak pergi share slide sekejap. Nak share screen. Okay. Baik, nampak saya punya slide? Kalau tak nampak, tolong maklumkan. Okey, nampak. Nampak Okey, alhamdulillah alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi seperti yang dah dinyatakan tadi, saya akan menyampaikan sebuah ceramah ringkas. Dan saya tegaskan secara santai lah, kalau siapa yang pernah menghadiri ceramah saya sebelum ni, sama ada atas talian ataupun secara bersemuka, tahulah saya ni jenis santai. Jadi saya harap tak adalah peserta ada expectation yang tinggi sangat, benda yang serius dan sebagainya. Saya lebih gemar menyampaikan maklumat dengan cara yang lebih santai lah. Okay. Jadi untuk topik saya pada pagi ini, okay, saya sebenarnya akan cuba cover beberapa subtopik lah. Okay. Yang pertama saya akan cuba jelaskan sedikit sebanyak tentang dua jenis hazard, okay, yang berkaitan dengan kesihatan pekerjaan. Okay. Ada hazard-hazard lain, okay, yang turut berkaitan, tapi saya memilih kedua-dua ini sebabnya yang pertama ada kaitan dengan isu semasa, termasuk COVID-19, okay, yang kita akan tengok nanti. Contohnya dengan key hazard, kita akan tengok isu berkaitan dengan key hazard di kalangan
frontliners yang memakai PPE di hospital. Okay, dan bagaimana penyelidik di peringkat antarabangsa mengeluarkan garis panduan tentang cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah berkaitan. Okay. Seterusnya kita akan cuba bincang secara ringkasnya sebab topik pun perlu diselesaikan dalam masa sejam. Kita akan berbincang tentang economic hazard. Okay. Dan ini adalah topik kegemaran saya lah sebab memang masa buat master dan PhD pun ke arah economics. Okay. Dan selepas tu kita akan sentuh sedikit tentang Industrial Revolution 4.0. Sebabnya saya rasa apabila kita bercakap tentang teknologi ini, ramai orang akan terfikir tentang IR 4.0 kan. Sekarang ni kita kerap dengar pemimpin negara, agensi kerajaan, universiti, syarikat, ramai yang menyebut-nyebut tentang Industrial Revolution 4.0. Tetapi apakah sebenarnya Industrial Revolution 4.0 tu dan apakah implikasinya ke atas kita? Apakah implikasinya ke atas landscape tempat kerja di masa depan? Dan apakah implikasinya kepada anak-anak kita nanti kan? So perkara-perkara ini saya rasa saya nak ambil peluang bincang secara ringkas, apakah isu-isu yang berkaitan lah. Dan akhir sekali saya akan cuba memberi contoh-contoh aplikasi informasi teknologi maklumat terkini, information teknologi yang terkini, yang sedang cuba diaplikasikan di dalam keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Sebelum saya teruskan, saya perlu nyatakan di sini yang saya bukanlah nak membentangkan atau nak memperkenalkan produk mana-mana syarikat atau vendor lah. Jadi kalau ada yang nak bertanya, kalau situasi ini apakah alat yang lebih sesuai syarikat mana, minta maaf lah, saya bukan orang yang terbaik untuk menjawab soalan tu lah. Apa yang saya akan cuba ketengahkan ialah teknologi di sebalik apa yang mungkin sudah dipasarkan ataupun bakal dipasarkan. Jadi kesemua ni saya akan cuba dengan sedaya upaya untuk selesaikan dalam masa 48 minit lah. Kalau tengok jam saya sekarang ni dah 10.12, maknanya kita nak berhenti di sekitar pukul 11 kan. Jadi saya cubalah sedaya upaya dalam masa 48 minit ni. Baik. Kita mulakan dengan subtopik utama. Yang pertama adalah berkaitan dengan hazard haba, heat hazard. Hazard ni adalah satu hazard yang mungkin di kalangan peserta yang ada latar belakang keselamatan dan kesihatan pekerjaan, dah biasalah tentang berbagai jenis hazard yang kita biasa temui. Tapi andai kata ada di kalangan peserta atau penonton yang mungkin tak ada latar belakang dalam bidang OSH tapi ingin tahu dengan lebih. Jadi heat hazard ni adalah satu hazard yang kerap kita temui di tempat-tempat tertentu, apatah lagi di negara kita yang memang mempunyai iklim yang agak panas lah. Kalau dekat Kuantan ni sebelum musim hujan ni ialah panas kan. Sekarang ni alhamdulillah dah sejuk sikit sebab dah mula hujan. Pun begitu, ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin mengalami situasi yang lebih terdedah kepada hazard haba ni berbanding dengan pekerjaan lain. Contohnya mereka yang bekerja di luar makanan, contohnya mereka yang bekerja di sektor peladangan, saya rasa mungkin ada dari pasukan bomba dan penyelamat mungkin ada yang turut menyertai program ni, jadi dah biasalah terdedah kepada hazard sedemikian. Dan juga mereka yang bekerja di dalam kilang lah. Jadi bila kita bercakap tentang hazard haba ni, kita ingatlah sebenarnya Allah dah jadikan badan kita ni sebenarnya mampu mengadaptasi kepada kesedaran yang berbeza. Jadi apabila kita berada dalam situasi di mana terdapat pendedahan kepada haba contoh ataupun iklim yang panas, sebenarnya badan kita ada mekanisme untuk menyesuaikan diri. Dan ini adalah
mekanisme yang kita panggil mekanisme thermoregulation. Okey. Jadi antara proses yang terbabit dalam thermoregulation ini ialah badan kita apabila kita berada dalam suasana yang panas kan, bukan panas sosial bukan yang masuk meeting panas dengan bos tu, itu lain. Okay, itu bukan thermoregulation, itu dah aspek psikososial. Ini panas fizikal. Okey. Macam panas kan. Kat luar tu kita berkebun ke apa. Okey, bila kita berada dalam suasana panas, biasanya apa yang akan berlaku ialah kita akan nampak kulit kita jadi merah. Okey, sebabnya ialah ada aliran darah, okey, yang lebih banyak ke permukaan kulit agar haba daripada dalam badan tu boleh dilepaskan atau dikeluarkan dari badan lah. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Saya mencelah sikit. Saya Hisham daripada JKKP. Ya. Sebab ramai rata-rata peserta kita ada dengar something macam bunyi kipas. Tuan. Oh ya ke? Oh sorry. Sekejap Aku minta tutup kipas. Okey, sekejap ya. Okey, Sebab, boleh dah okey tak? dah. Okey, minta maaf. Okey, minta Saya pun tak maaf sedar. tuan. Tak apa, tak ada hal. Saya pun tak Okey. sedar dia tangkap saya ingat dah letak jauh dulu. Okey. Dia Okey. Okey. Terima kasih tuan. Okey. Tak apa, tak ada hal. Terima kasih beritahu. Okey. Jadi bila kita berada dalam situasi yang panas, okey, biasanya badan kita akan mula mengalirkan lebih banyak darah ke permukaan kulit kita lah. Okey. Dan disebabkan itu kita boleh lihat bahawa muka kulit kita menjadi merah. Okey. Biasanya kita pernah nampak kan bila kita tengah panas muka kita merah, kulit tangan kita merah dan sebagainya. Okey. Ini sebenarnya membantu haba dilepaskan okey daripada dalam badan keluar. Okey, sampai itu kita akan berpeluh. Dan konsep dia lah apabila kita berpeluh, okey, peluh tu akan tersejat ke udara dan apabila dia tersejat dia akan juga ambil haba tu, dia akan lepaskan ke sekeliling lah. Okey. Jadi ini adalah antara mekanisme yang biasa berlaku bila kita dalam keadaan yang panas. Right? Tapi apa yang boleh berlaku sekiranya mekanisme ni tak dapat tampung. Okay? Contohnya apabila kita terdedah kepada suasana yang sangat panas untuk tempoh yang sangat lama, okay? Maka walaupun badan kita secara sebagai reaksi dia dalam proses thermoregulasi tadi, dia mengalirkan lebih banyak darah ke permukaan, dia melepaskan haba ke luar menerusi sejatan, peluh kita dan sebagainya, masih tak cukup. Okay? Maknanya badan kita masih lagi panas. Dan apa yang kita khawatir adalah badan kita punya temperature, especially core temperature, maknanya kita punya suhu dalam bahagian dalam badan kita tu, apabila dia meningkat, di situlah akan menjadi risiko bahayalah kepada kesihatan kita. Okay. So kat sini saya ada senaraikan contoh-contoh illnesses yang dikaitkan dengan terdedahnya kepada haba lah. Okay. So kalau tengok yang pertama tu heat rash, okay, ruam. Ini mungkin satu yang kita biasa nampak lah. Okay, kalau kita tengok nappy rash tu ada sedikit sebanyak macam persamaan juga dengan heat rash lah. Maknanya ada iritasi pada kulit tu. Dalam kes heat rash ni disebabkan oleh terdedah kepada haba lah, peluh dan sebagainya. Okay. Seterusnya heat cramps, okay, muscle kita akan mulai mengalami cramp apabila kita berada dalam situasi yang panas untuk tempoh lama sebab kita akan banyak berpeluh. Bila kita banyak berpeluh, kita dehydrated. Okay. Disebabkan itu kita akan hilang banyak electrolytes. Okay. Di situlah kita punya fungsi muscles akan mula terjejas lah. Right? Selain daripada itu, kita akan lihat mereka yang terdedah kepada hazard seperti ini, mereka mungkin mengalami heat exhaustion, mula keletihan kerana panas kan. Dan ini boleh akhirnya menyebabkan seseorang itu pingsan, so heat syncope. Dan yang paling kita khawatir adalah heat stroke. Okay. So kalau nak tahu lebih lanjut tentang semua illnesses ni, saya rasa yang terbaik untuk menerangkan dengan lebih lanjut adalah occupational health doctor lah. Tapi apa yang kita perlu ingat adalah seboleh-bolehnya kita nak mengelakkan seseorang itu mendapat heat stroke. Okay? Sebab heat stroke ni boleh menyebabkan maut. Okay? Walaupun
mungkin kita tak pernah nampak depan mata kita, yang mungkin masa sekolah dulu kita nampak orang pengsan masa pembarisan, okey, disebabkan keletihan ataupun pitam kerana panas. Tapi memang ada kes-kes di mana ada mangsa yang mati. Okay, so kita nak mengelakkan perkara sedemikianlah. Okay, so ada kajian yang melibatkan survey ke atas 514 pekerja Malaysia. Okay, dan dalam kajian tu apa yang mereka dapati ialah purata bilangan hari setiap pekerja tu dia terkesan akibat heat stress akibat terdedah kepada haba adalah sebanyak 48 hari setahun. Maknanya dalam setahun tu 48 hari bekerja tu mereka terdedah dan mereka terkesan dengan terdedah kepada haba. Okey. Selain daripada itu, kajian tersebut turut mendapati sekitar 50% penurunan tahap produktiviti pekerja tersebut. Okey, akibat terkesan dengan hazard haba ni. Okey. Dan jikalau dikira atau dicongak impak secara ekonomi kepada setiap pekerja, maka boleh dikatakan terjejasnya pendapatan pekerja tu adalah sebanyak 10%. Maknanya impak secara ekonomi terdedah kepada haba ni adalah sebanyak sekitar 10% daripada pendapatan tahunan pekerja tersebut. Jadi ini bermakna hazard haba ni adalah sesuatu yang perlu mendapat perhatian kita lah. Biasanya kita selalu terfikir tentang noise kan, sebab itulah yang kalau tengok statistik itu yang paling tinggi. Okay? Tapi realitinya ada hazard-hazard lain yang turut patut diberi perhatian. Okay? Dan alhamdulillah saya rasa dah berapa tahun lepas JKKP dah mengeluarkan garis panduan berkaitan dengan hazard ini. Okay. Alright, so dalam garis panduan tersebut ada menjelaskan kaedah untuk menilai, mengenal pasti dan menilai hazard terbabit. Kalau kita perhatikan betul-betul, ada, boleh dikatakan ada dua tahap lah. Yang tahap pertama tu melibatkan satu kaedah pengskoran, ibarat macam penggunaan checklist, di mana sekiranya sesuatu tempat tu atau pekerja itu memang terdedah kepada haba pada tahap yang tidak selamat, maka barulah boleh diteruskan dengan penggunaan alat seperti WBGT inilah, wet bulb globe temperature. Ini merupakan satu alat yang sangat membantulah dari segi penilaian terdedahnya kepada hazard haba. Kalau kita tengok inilah butir-butir ini ada dalam garis panduan JKKP, cuma saya mungkin jelaskan sikitlah. Kalau kita tengok dia punya komponen tu, apa yang diletakkan tu bukannya hanya satu sensor, ada banyak sensor, sebab ia mengambil kira proses pemindahan haba tu dipengaruhi oleh pelbagai faktor lah. Contohnya suhu udara, suhu yang diukur atau dikira berdasar yang mengambil kira pergerakan udara, suhu yang mengambil kira pemindahan haba dari segi pancaran sinar, secara sinar, dan juga air velocity lah, dan tak lupa juga kita punya sejatan tadi. So ia bukanlah satu termometer saja. Jadi saya rasa semua dah tahu lah, kita sebenarnya tak boleh hanya menggunakan satu termometer tepek dekat dinding tu dan mengatakan itu adalah suhu semasa. Sebenarnya itu hanya satu part of it. Sebenarnya ada banyak aspek lain lah. Jadi kalau ada tempat yang ingin menjalankan penilaian yang lebih spesifik, lebih tepat, perlulah menggunakan alat seperti ini. Namun demikian, satu cabaran dengan alat ini adalah dia punya maintenance. Yakni kita nak pastikan dia reading tu accurate. Beli
alat tu satu hal, nak maintain tu satu hal lain lah. Okay. Alright. So dari segi nak maintain kita punya temperature supaya dia tak terlalu tinggi, ada pelbagai kaedah yang kita biasa temui lah. Secara kejuruteraannya, okay, ada yang meletakkan barrier antara sumber haba tu dengan pekerja. Mungkin ni boleh dilakukan dalam kilang lah, di mana pekerja tu berada di satu tempat tetap semasa melakukan pekerjaan. Okay. Namun demikian bagi seseorang yang perlu bergerak ke sini ke sana, okay, tak boleh. Jadi perlukan sesuatu yang melibatkan pemakaian yang dipakai. Okay. Kalau kita tengok orang yang bekerja mengkaji volcano, diorang kena pakai ada suit yang khas lah. Dia reflektif sebab dia mengambil kira radiant temperature juga. Maknanya haba tu datang melalui sinaran. Okay. Jadi dia nak kurangkan pemindahan haba, dia kena reflect. Tu yang dia buat permukaan tu berkilat. Okay. Jadi bagi pakaian bomba saya percaya, okay, kalis api dan sebagainya. Dan di sebelah kanan ni dia adalah cool vest. Okay. Yang menariknya ia adalah satu vest yang boleh dipakai dan kita boleh letakkan macam ice pack lah. Okay. Untuk menyejukkan badan kita. Okay. Cumanya dari segi praktikalnya masalah sikit lah sebab bila kita letak ice pack tu dia mungkin boleh tahan mungkin paling tinggi pun sejam. Okay. Dan kemudian cair. Bila cair pula nak cabut, nak pergi ganti kan. Jadi isu lain. Okay. Tapi bagi orang kata untuk tempoh yang singkat sebenarnya ia adalah satu kaedah yang baiklah. Okay. Alright. So tadi saya ada sebut kita nak bincang sekejap je tentang isu semasa berkaitan dengan COVID-19. Jadi antara cabaran yang dihadapi oleh frontliners kita yang bekerja di hospital, terutama sekali di hospital yang tidak mempunyai ventilasi yang baik lah dekat ubat tu. Okay. Mungkin bangunan-bangunan lama, mungkin bangunan-bangunan hospital yang dibina mungkin berpuluh tahun dulu yang mana pada masa itu pemahaman tentang kesan reka bentuk bangunan dan ventilasi itu tak sebaik sekarang, ataupun mungkin pada masa itu disebabkan sekarang ni perubahan iklim dah agak ketara. Mungkin pada masa itu iklim tak begitu panas. Jadi sekarang ni ada ramai frontliners yang bekerja di tempat yang sangat panas dalam ward. Okay. Jadi macam mana nak selesaikan isu ni? Sebab kalau siapa pernah pakai PPE di ward ni, dia bukannya permeable ni material tau. Okay. Sebabnya PPE tu sepatutnya melindungi tubuh orang tu daripada virus dan bakteria. Jadi seharusnya dia kena non-permeable-nya material, seolah-olah macam plastik. Okay. Sebab ialah nak menawarkan perlindungan yang sebaiknya lah. Tapi masalah dengan design ni ialah bila jadi macam tu, badan kita bila nak menyejukkan kita punya temperature, okay, nak turunkan temperature, kita perlu berpeluh dan peluh tu dia perlu tersejat, okay, supaya boleh menyejukkan badan kita. Tapi kalau badan kita ditutupi oleh PPE seperti yang dalam gambar tu, mana peluh tu nak pergi? Kan? So dia akan stuck di situ. Dia akan jadi macam udara lembap yang terperangkap dekat dalam PPE suit yang kita pakai itulah. Alright. So kat situ menyebabkan suhu badan kita kemungkinan akan meningkat. Okay. Jadi apa yang dicadangkan oleh penyelidik dari luar negara? Okay. Antaranya adalah penggunaan aircon. Okay. Tapi kita semua faham bukan semua tempat ada aircon. Okay. Dan aircon pula kadang-kadang boleh mewujudkan masalah lain. Bila kita bercakap tentang COVID-19 ni, ruang yang tertutup, penggunaan aircon yang mungkin recirculate dengan udara itu entah-entah menambah masalah. Ya? Jadi itu satu isu. Okay. Satu kaedah lain selain daripada penggunaan aircon adalah hydration. Okay. So bila nak hydrate ni pula, orang yang pakai PPE, dia tak boleh nak minum air sambil dia menjaga patient. Okay. Takkan dia nak buka dalam ward tu, tak munasabah. Jadi apa yang dicadangkan adalah sebelum mula kerja, sepatutnya mereka hydrate lah. Kena minum banyak sikit air. Tapi ramai orang tak buat. Kenapa? Sebab diorang takut bila minum banyak air kena pergi ke tandas.
bila kena pergi tandas, jadi isu lain pula sebab dia kena doff, dia kena buka, nak masuk toilet dan ialah answer the call of nature lah. Jadi ini adalah isu-isu praktikal yang memerlukan kreativiti sikit lah. Okay. Selain daripada itu, satu lagi kaedah yang dicadangkan adalah injection of slurries ataupun macam air berais. Okay. Tapi bukan air berais tau, dia macam slurpee. Okay. Slurpee tu slurry lah. Saya tak tahu lah nama bahasa Melayu yang lebih tepat. Tapi kalau tak boleh nak bayangkan slurry tu apa, ingat Slurpee 7-Eleven tu. Jadi minuman Slurpee ni, minuman ala Slurpee ni, dia sangat membantu dalam menyejukkan badan kita. Okay? So ingat badan kita yang paling penting temperature dekat core tu. So dalam dada kita, dalam badan kita lah. That's the most important sebab tangan kita walaupun sejuk kan, kalau kita masuk dalam bilik aircon, tangan kita sejuk kan. Tapi kita tak akan terkesan sangat tau bila kita masuk bilik aircon, tangan kita sejuk. Sebab yang sejuk tu dia pembukaan kulit. Isunya adalah apa suhu dekat core body kita. Kalau core body kita tu dia beranjak je sikit daripada normal temperature about 36.5 ke apa, kat situ yang mula kita demam. 1 degree saja dah cukup untuk kita demam. Daripada 36.5 kita jadi 37.5 dah demam. Kalau 38, okay, 39 makinlah dah tak boleh bangun, dah terbaring. Once you reach 40 degrees, your enzyme will start to become non-functional. Enzim yang penting dalam menjalankan proses metabolisme dalam badan, dia akan mula terjejas. Sebab tu 40 degrees tu dah danger lah. So cara nak sejukkan badan kalau pekerja, kalau boleh, okay, is ingestion of slurry. Okay. So berdasarkan pengalaman saya yang saya pernah dengar pembentangan oleh seorang pakar sains sukan dari Australia, semasa pasukan hoki Australia kot bertanding dalam Olimpik tahun awal 2000 berapa, saya tak ingat lah. Jadi pakar tu dia beritahu, sebab dia terlibat dengan atlet-atlet berkenaan, dia beritahu antara diorang punya secret weapon tu adalah injection of the slurry lah masa half time. Sebab dia nak cepat-cepat coolkan body temperature atlet mereka lah. Okay. Selain daripada itu, mereka juga boleh celupkan tangan dalam air ataupun ais. Okay. Dan ini sebenarnya boleh dilakukan sambil memakai PPE. Tapi tengok jugalah kan lengan tu macam mana. Tapi konsep dia adalah bila tangan tu sejuk, dia akan, sebab tangan tu ada dalam tangan kita ada aliran darah yang berasal daripada kita punya core body juga. So dia akan sejukkan kita punya core body. Okay. Solusi lain termasuk pakai cooling vest tadi, okay, with phase change material. Maknanya bahan yang boleh dibekukan, lepas tu dia cair, lepas tu kita bekukan, kita cair lah. So kita boleh pakai. Tapi isu praktikal pula, bila kita ada kelengkapan seperti ini, macam mana nak pakai kan? Kita nak pakai kat dalam ke kat luar? Okay, kalau pakai kat dalam, payah pula nak keluarkan, nak tukar demi ice pack tu kena buka pula. Jadi ada yang mengatakan mungkin pakai kat luar dan sebagainya. So ini isu-isu praktikal yang mungkin akan cari jalan untuk resolve lah. Okay. Dan akhir sekali adalah berehat setiap 30 minit. Have a 2 minutes break, okay, supaya kita kurangkan kita punya body temperature lah. Mungkin kalau sebelum tu kita buat kerja fizikal yang berat ke apa, okay, every 30 minutes try to break for 2 minutes just to calm ourselves kan, kita punya badan tu, dan harapan kita boleh reduce kita punya temperature lah. Dan tak lupa juga, okay, saya rasa pendekatan yang dipakai di banyak tempat, acclimatization. Maknanya sebelum seseorang itu disuruh bekerja di satu tempat yang ada risiko hazard haba, kita jangan terus suruh dia bekerja 8 jam sehari. Mungkin kita perlu beri dia masa yang lebih singkat untuk hari pertama, dan kemudian secara perlahan meningkatkan tempoh lah untuk hari kedua dan ketiga dan sebagainya. Baik. Sekarang kita tengok pula hazard berkaitan dengan ergonomik. Okay. Saya rasa mungkin tuan-tuan, puan-puan mungkin pernah dengar kan, bila kita bekerja ni, antara masalah yang kita boleh hadapi adalah apabila kita bekerja dengan menggunakan posture yang orang kata
awkward ataupun tak neutral ataupun tak selesa. Okay? Contoh kalau kita tengok gambar kat sebelah kiri ni kan, dia perlu buat maintenance work dekat subway dekat Amerika. Jadi apabila dia nak buat kerja tu, dia kena bongkokkan badan dia. Okay? Kemungkinan kerana ketinggian siling yang rendah lah disebabkan oleh tempat bekerja demikian. Okay? Seperti badan kita dalam menghadapi suasana panas, sebenarnya badan kita boleh je nak bongkok, kan? Nak bercangkung, kan? Nak merangkak, boleh, tak ada masalah. Kan? Isunya dalam apabila kita bercakap tentang ergonomik dan keselamatan kesihatan pekerjaan ni ialah apabila badan terpaksa melakukan perbuatan-perbuatan ini secara berulangan untuk tempoh yang lama. Okay? Kalau kita terjatuh batu bara atas lantai, kita bongkok badan kita, kita kutip sekali, mungkin tak jadi masalah. Ya? Tapi kalau kita terpaksa buat perkara yang sama di tempat kerja selama berjam-jam dan berulang-ulang, kat situlah lama-kelamaan, hari demi hari buat perkara yang sama, di situlah kita mungkin mengalami masalah berkaitan dengan otot dan rangka kita atau musculoskeletal disorder. Okay? Contohnya, kita ada anak kat rumah. Siapa yang dah kahwin, dah ada anak. Kita angkat anak kita. Ada masalah tak? InsyaAllah tak ada masalah. Kecuali lah kalau anak kita tu umur 30, kita 60. Tak payahlah nak angkat anak. Yang saya masukkan ni adalah anak berusia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Okey, ataupun yang kurang daripada setahun. Okey, kita angkat. Ada masalah ke? Tak ada masalah. Okey, bongkok badan, tak guna posture yang baik. Kita rasa ada masalah ke badan kita? Kita tak rasa. Okey. Berbanding dengan jururawat hospital, terutama sekali hospital kerajaan, hospital awam, di mana kadang-kadang mereka terpaksa mengangkat pesakit. Kerana pesakit-pesakit hospital ni dia tak boleh bangun sendiri. Jadi diorang kena diangkat, dibantu oleh jururawat. Okay? Mereka ni kadang-kadang perlu mengangkat secara kumulatif lebih daripada 1,000 kilo sehari. Lebih daripada 1 tan sehari. Ada yang cecah 2 tan bergantung kepada tepat. Okay. Jadi dalam situasi itu, walaupun sebenarnya sama je mengangkat, tapi yang diangkat tu orang yang berbeza, pelbagai saiz, bentuk tubuh, jantina berbeza dan sebagainya. Ada yang tidak mau diangkat, tidak memberi kerjasama. Jadi ini semua memberi masalah lah, dari segi ergonomik kepada pekerja. Baik. Jadi kalau kita tengok dalam ergonomik, kita selalu melihat kepada apakah kesan pekerjaan kepada tubuh badan manusia lah. Okay, dari segi otot, dari segi dia punya tulang belakang, dia punya spine, dari segi dia punya tendon dan ligamen. Okay. Dan antara perkara yang kita cuba perhatikan di tempat kerja untuk mengurangkan risiko seseorang itu mendapat masalah musculoskeletal, adalah faktor-faktor risiko ergonomik. Ada banyak, antaranya excessive force, maknanya penggunaan daya atau tenaga yang berlebihan untuk melakukan satu pekerjaan. Awkward posture, maknanya posture yang jengkil, yang pelik, yang lain daripada posture yang kita panggil neutral. Seterusnya, posture yang static, maknanya tak bergerak. Macam tu je. Biasa jumpa dalam office, orang bila buat kerja kat depan komputer, macam tu lah, dia duduk je kan. Mungkin yelah tangan dia bergerak sikit-sikit, kepala dia gerak, badan. Tapi basically orang tu duduk untuk tempoh yang lama. So dari segi ergonomik, ini tak sihat. Okay. Selain tu, repetitive motion. Kalau tadi tak bergerak, ini bergerak juga. Ini bergerak pula, tapi bergerak terlalu kerap pula. Okay. Bergerak terlalu kerap ni bila dia repeat. Contohnya menaik kan, menaik. Ini merupakan satu faktor risiko ergonomik jugalah. Kalau kita ingat balik dulu siapa yang, saya rasa semua ambil SPM. Ingat masa kita tulis karangan kan? Tulis. Kita goreng kan? Goreng. Ingat tak? Kita dah berhenti, kita buat tangan kita macam ni. Sebab apa? Sebab kita pakai otot-otot di tangan tu terlalu lama. Kita tak memberi dia peluang berehat. Sebenarnya menulis je. Tapi apakah perbezaan menulis masa exam dengan menulis masa hari biasa? Hari biasa bila kita menulis, kita tulis sikit, berhenti. Tulis sikit, berhenti. Boleh relax. Exam tak boleh. 2 jam tu je nak tulis essay. Tulis. Goreng. Masuk akal tak masuk akal, tulis je kan. Itu yang tangan kita rasa sakit. Okay. Selain daripada itu, vibration, dan contact stress lah. Contact stress ni siapa yang pergi Giant, Aeon kan. Beli banyak-banyak kan shopping. Bila kita angkat plastik tu rasa kan sakit. Okay.
Sebab ada stres pada point of contact antara kita punya tangan dan juga plastik tu. Kenapa jadi macam tu? Sebab plastik itu dia menipis bila dia stretch. Bila dia menipis, pressure dia tinggi. Sebab tu setengah orang pakai ada satu macam plastik lah, handle yang kita guna supaya tangan kita tak sakit. Alright. So ini contoh-contoh lah faktor risiko ergonomik yang kita boleh temui di tempat kerja. Yang kiri tu kita nampak ada seorang makcik. Bila dia nak menyapu, dia pakai penyapu lidi. Nyapu lidi tu pula pendek. Jadi bila dia nak menyapu, sebab dia nak sampaikan penyapu tu kat lantai tu, dia kena bungkuk. Atau baru dia sapu. Berbanding dengan penyapu yang kita kata reka bentuk moden lah. Kita perasan dia punya tangkai tu panjang. Jadi kita boleh berdiri tegak, memegangnya, masih boleh menyapu. Okay, sebab dia punya berus tu sampai kat lantai. So kat sini kan, falsafah ergonomik tu akan menjadi nyata, lebih jelas. Di mana kita cuba pastikan peralatan kita pakai, tempat kerja kita tu, dia sesuai dengan kita. Kalau kita tahu kita nak diri tegak bila kita menyapu, kita janganlah guna penyapu yang pendek. Sebab kita tahu, bila guna je penyapu pendek, terpaksa membungkukkan badan. So, jangan. So, penggunaan alat tu, jenis alat yang digunakan tu, mempunyai pengaruh yang besar ke atas postur kita. Dan postur kita pula boleh mempengaruhi kesihatan kita untuk tempoh masa yang panjang. Okay. Masa tak banyak, sebenarnya nak juga cerita kan macam mana kan postur ni dia boleh affect badan kita kan. Tapi tak apalah, mungkin di lain hari ataupun saya percaya tuan-tuan perempuan ada rujukan lain jugalah. Okey, begitu juga gambar kat tengah ni, okey. Kita tengok seseorang tu dia terpaksa membungkuk lah untuk melakukan pekerjaan. Okey. So kat sini melalui pendekatan ergonomik kita mengelakkan, kita bukanlah memberi tumpuan kepada mengajar orang tentang ergonomik sahaja. Sebab contohnya kalau makcik ni kita cakap dia makcik, jangan membungkuk, tak selamat. Tak boleh, dia akan membungkuk juga sebab dia terpaksa membungkuk untuk menyiapkan kerja dia. Okey. Jadi tak sesuai lah. Apa yang patut ialah kita gantikan penyapu lidi ni dengan penyapu lidi yang lagi panjang kalau ada lah. Saya tak pernah nampak lagi yang panjang 5 kaki. Ataupun berikan penyapu yang design lebih moden. Okay. So dalam ergonomik kita bukan cuba mengubah manusia. Kita mengubah tempat kerja tu. Sebab manusia tu kalau kita cuba ubah kadang payah. Kerana dia dah memang macam tu. Kita tak nak fit the human to the task. Kita nak fit the task to the human. Itu mantra kebanyakan ergonomis lah. Okay. So ada banyak masalah yang berkaitan dengan postur-postur yang salah, penggunaan tenaga atau daya yang berlebihan bila nak melakukan kerja. Contohnya joint pain, sakit kat sendi, okay. Varicose veins. Okay, varicose veins ni kalau siapa yang prolong standing kan, siapa yang berdiri terlalu lama, mungkin yelah di masyarakat kita ni tak obvious sangat, tapi kat masyarakat barat sebab ada yang pakai skirt. Okay. Jadi bila diri terlalu lama tu, dia punya vein, dia punya salur darah vena tu, dia akan bengkak tu. Dan bila dia bengkak, kadang-kadang dia akan jadi macam spider web, macam sarang laba-laba. Boleh nampak kat kaki tu, banyak garisan-garisan biru. Sebab dia dah bengkak dan dia akan timbul kat permukaan kulit kaki dia. So boleh nampak lah ada macam spider web warna biru lah. So itu sebenarnya adalah benda yang tanda ada sesuatu yang tidak sihat lah. Tentang keadaan melakukan kerja atau di tempat kerja. Okay. Carpal tunnel syndrome saya rasa ramai dah biasa dengar. Okay. Dia melibatkan, biasanya dikaitkan dengan penggunaan komputer lah ataupun lebih spesifik keyboard. Okay. Slip disc, okay. Siapa yang tidak menjaga posture apabila mengangkat barang, okay. Perlu hati-hati lah sebab ini antara perkara yang kita khawatir. Pun begitu, bagi mereka yang bekerja dalam office yang merasakan saya tidak mengangkat benda berat jadi saya tak perlu risau ni. Jangan macam tu, okey. Ada kes di mana pekerja dia mengalami slip disc, okey. Yang berkaitan dengan pekerjaan, dia punya exposure dia adalah dia duduk terlalu lama. Okey, dia duduk terlalu lama, and posture dia duduk tu salah. Tapi dia bukan duduk sebulannya, ini after many years. Okey, so dia teorinya adalah dia akan melemahkan otot kat bahagian belakang tu, lower back. Dan kemudian apabila dia balik rumah ke, dia angkat je barang berat sikit and then it fails. Okey. Sciatica ni juga berkaitan dengan lower back, okay, dia punya nerve dia kena pinch, okay, dan di situ dia akan rasa sakit sepanjang masa. Bursitis ni antara contohnya kalau macam kita pekerjaan kita kerap memerlukan kita
mengangkat tangan kita ke tinggi. Contohnya orang yang kerja kat warehouse, okay, dia perlu susun barang. Dia overhead reaching. Dalam ergonomik itu tak dibenarkan lah, so to speak. Kita tak suka tengok pekerja bila dia angkat barang, okay, dia kena angkat reach ke atas. Okay, bila dia angkat tangan dia ke atas shoulder level dia, berulang kali, ada satu bursa dekat kita punya bahu ni. Fungsi dia adalah untuk mengelakkan geseran antara tulang dengan, saya tak ingat apa. Tapi basically bila dia geser, dia punya bursa tu berbengkak. Okay? Sebab dia terlalu frequent. Kan? Kita punya badan ni, dia perlu ada rest. Bukan dia rest bila buat kerja jogging, buat kerja penat, no. In terms of penggunaan bahagian badan tu. Yeah? Kita bercakap tak? Bercakap kalau terlalu lama bercakap. Tak boleh juga. Kena rest. Hilang suara. Ataupun tak tahu lama. Bengkak ke apa kan. Menangis. Boleh menangis. Terpulang nak menangis. Tapi jangan menangis lama sangat. Nanti bengkak. Dia tak boleh. Cannot overuse. So dalam bidang ergonomik ni kalau kita perhatikan, a lot of it is about excessive use of the body lah. Ataupun penggunaan badan kita dengan cara yang tak betul. Malangnya setengah dari kita lebih pandai menjaga kereta kita, banding jaga badan kita. Kereta kalau ada rim baru tu, bila nampak lubang, tak boleh lalu atas lubang kat jalan. Tapi dari segi tulang belakang kita yang kalau dia rosak, tak ada spare part, kita tak begitu cakna. So itu satu benda yang kita perlu fikirkan lah. Sebabnya bila dah kena musculoskeletal disorder, kalau yang severe kan, contohnya slip disc lah. Sebab saya kenal kawan-kawan saya yang memang dah mengalami slip disc pada usia yang muda. Awal 40-an, ada yang awal 40-an dah kena. Life changing dari segi walaupun pulih, takkan pulih 100%. Walaupun pulih, takkan pulih 100%. Maknanya akan ada sesuatu yang sampai bila-bila tu dia mengganggu orang tersebut lah. Contohnya, dia dah tak boleh angkat benda berat dah. So bila nak angkat anak pun nak kena hati-hati sikit. Jadi di sini kita tak nak sampai level tu. Jadi kita kena buatlah sesuatu. Kita reflect cara kita buat kerja, cara orang lain buat kerja lah. Okay. So ini sekadar, ini pun ada dalam guideline yang dikeluarkan oleh JKKP. Sekadar menunjukkan perubahan. Apa yang kita alami tu biasanya kalau kita ada masalah yang mengganggu sistem otot dan rangka kita, biasanya ia akan bermula dengan perasaan tak selesa. Tapi tak sakit, cuma tak selesa. Tapi apabila kita paksa diri kita buat juga bila kita tak selesa, di situlah perasaan sakit tu muncul. Dan bila kita teruskan lagi, perasaan sakit tu akan menjadi lebih kuat. Dan akhirnya, dia capai satu tahap di mana apabila kita berhenti melakukan kerja, perasaan sakit tu tetap ada. Dan di situ dah agak lanjut lah. Yang kita tak nak tu sampai tahap disable. Okay, maknanya dah menjejaskan keupayaan kita sebagai seorang pekerja, sebagai seorang manusia. Ada seorang wanita tua ni yang saya pernah tengok lah. Dia dapat carpal tunnel dekat dia punya pergelangan tangan. Jadi carpal tunnel syndrome. Okay. Jadi seingat saya kerja dia macam typist lah. Dia typist. Dan akibat daripada carpal tunnel syndrome, okay, tapi ini kes yang lama bertahun dulu mungkin masa tu perkhidmatan kesihatan tak semaju sekarang ke apa, ataupun dia dah kes khas ke, saya tak tahu, dia sangat severe lah. Basically dia dah tak boleh angkat anak dia dah. Dia dah memang jadi orang kurang upaya lah. So tangan dia tu dah very weak. Jadi kita tak nak kes macam tu sebab hakikatnya kita semua siapa yang dalam bidang OSH ni, kita punya pemahaman sama kita nak bila orang datang bekerja, dia sihat dan selamat. Bila dia balik ke rumah, kepada keluarga dia, kepada orang tersayang, dia sihat dan selamat. Itu je. Very simple concept. Safe and healthy when you come and safe and healthy when you leave. Senang je. That's the job of an OSH practitioner, consultant, researcher, scientist, lecturer, whatever lah. That is our goal. Kan? Jadi kita nak cuba mengelakkanlah orang mendapat kecederaan akibat perkara yang sepatutnya boleh dielakkan. Okay? Kecederaan ke penyakit, pekerjaan dan sebagainya lah. Okay, jom kita tengok statistik sikit. Okay, kepada pendengar dari kalangan staf atau warga JKKP dah tahulah tentang benda ni. Cuma yang saya nak tunjukkan kat sini, kita dapat lihat okay, ada peningkatan kes lah occupational disease atau penyakit pekerjaan. Okay, dan antara yang
tinggi, antara yang paling banyak menyumbang, okay, selain daripada noise, okay, adalah musculoskeletal disorders. Okay. Noise tu tak boleh buat apa lah, sebab noise ni very objektif dari segi cara kita mengenal pasti disorder berkenaan. Okay, berbanding yang lain-lain. Okay, dan noise ni lebih maju dari segi kaedah perkesanan, dah ada dia punya ICOP dan sebagainya lah. Okay. Alright. Ini satu, saya tak pastilah mungkin ada peserta pendengar yang pernah lihat. Survey oleh Malaysia's Healthiest Workplace, AIA Vitality 2019 Survey. Okay. Satu soal selidik melibatkan 230 organisasi, 17,555 pekerja. Okay. Di mana apa yang mereka dapati ada banyak, tapi yang saya nak ketengahkan sini adalah 84% melaporkan ada satu atau lebih musculoskeletal condition. Banyak tu out of 17,595. So kalau 84%, probably we're talking about 14,000 ke. Okay, saya tak ada calculator tapi saya congak probably lah about that lah, 15,000. So ramai sebenarnya. Okay. Dan sebenarnya ada survey lain, ada dapatan lain lah dalam kajian ni yang bagi saya sangat menarik. Bilangan orang yang, peratusan orang yang tak cukup tidur di kalangan pekerja kita sebenarnya sangat tinggi. Jadi kalau kita dengar pandangan dari seorang neuroscientist terkemuka, saya rasa daripada Stanford ke MIT, saya lupa. Jadi apa yang beliau mengatakan adalah penjagaan makanan dan juga senaman tu, asas dia atau tapak dia, tempat mereka berdua ni berdiri sebenarnya adalah tidur. Ini bermakna walaupun kita exercise, walaupun kita jaga makanan kita, tapi kalau tidur kita tak cukup, you're gonna fail. Sebab tu tak mengejutkan dia dengar, ada orang badan fit kan, dia akan jaga makan tapi dia dapat heart attack. Kan? Why kan? It's a question kan. Kenapa orang fit pun heart attack kan? Maybe it has to do with insufficient sleep. Because you cannot benefit from exercise if you don't have enough sleep. Because sleep tu ada fungsi dia. Okay, so impact of work-related muscular disorders. Ini saya rasa semua pernah dengar lah. Productivity terjejas, moral bekerja terjejas, okay. Peningkatan kos dari segi nak menanggung kos penjagaan kesihatan, rawatan dan sebagainya. Orang tak datang kerja dan yang ni yang mungkin setengah orang tak biasa dengar, presenteeism. Benda ni kan. Absenteeism tu maksudnya dia absent, tak datang. Presenteeism ni maknanya dia datang. Apa masalahnya kan? Datang baguslah. Presenteeism ni secara tak langsung mengatakan orang tu datang tapi dia tak boleh bekerja seperti yang sepatutnya. Maknanya memanglah kalau tengok rekod kehadiran dia datang. Jadi seolah macam baiklah. Tapi sebenarnya dia tak boleh bekerja seperti orang yang sihat. So dia ada badan dia kat situ tapi dari segi buat kerja tu dia greatly reduce lah in terms of productivity. Okay, so kaedah nak menyelesaikan masalah ni saya tak nak cerita dengan panjang. Okay, kita JKHP dah mengeluarkan garis panduan untuk menjalankan ergonomic risk assessment. Okay, itu pun teknologi juga kan. Okay, semuanya teknologi bukan dari segi objek atau alat. Okay, ia adalah satu framework atau kaedah. Okay, so ergonomic risk assessment atau ERA ni terbagi kepada dua. Kita ada initial, okay, yang paling ke awal, dan advance atau yang lanjut. Okay, so sama macam assessment hazard harbor tadi. Biasanya kita start dengan initial ni sebab kita nak check dulu betul ke serius. Kalau dah serius baru kita jalankan penilaian yang lebih memakan masa, perlukan usaha kelengkapan dan sebagainya. Sama juga dengan ERA ni. Mula kita ada initial ERA, okay. Kita buat yang satu yang agak basic. Kalau betul tunjuk tempat ni bermasalah, barulah kita buat advanced ERA. Pun begitu, saya menyatakan initial ERA pun sebenarnya bukannya straightforward sangat. Dia panjang juga cerita dia. Tapi tak apalah, itu boleh merujuk pakar masing-masing lah. Okay, so ini screenshot salah satu segmen dalam initial ERA lah. Kita tengok kepada static posture, okay. Dan ada banyak lagi faktor risiko ekonomik yang dikaji. Dalam satu kajian yang saya baru selesai bersama dengan bos saya Dr. Niza bersama NIOSH, memang kita dapati initial ERA ni kalau kita banding dengan tool yang serupa di luar negara kat Amerika, Europe, Australia, sebenarnya very detailed, very advanced. Walaupun bunyi dia initial ERA tapi sebenarnya dia very detailed banding dengan apa yang dipakai kat luar negara lah. Itu berdasarkan apa yang kami kaji lah. Okay, so ini contoh advanced ERA. Ada banyak option antaranya RULA, okay, Rapid Upper Limb Assessment, okay. Dan ada banyak lain lah HOSA, OKRA, ART, MAC, okay.
dan macam-macam lah. Tapi saya tak nak ketengahkan ke sini. Okey, saya nak balik kepada hospital. Jadi kat hospital ni kita ada masalah musculoskeletal disorder juga. Jadi tadi sebut tentang haba, tapi tentang musculoskeletal disorder pun banyak. Cumanya tak ramai orang sebut. Bila kita bayangkan musculoskeletal disorder kat Malaysia ni, kita bayangkan pekerja kat ladang, diangkat buah kelapa sawit, pekerja dekat kawasan pembinaan kan, nak susun batu, orang yang bekerja dalam kilang. Tapi ramai tak tahu sebenarnya pekerja-pekerja kesihatan sebenarnya terdedah kepada faktor risiko ekonomik yang banyak. Dari segi awkward posture-nya bila nak mengangkat patient, dari segi berat patient dan jadi excessive force, dari repetitive motion, dari segi orang kerja kat lab, orang yang buat COVID-19 testing tu kan, sampel yang kita kena swab tu, bayangkan orang kat lab tu berapa banyak dia kena buat. Jadi mereka terdedah kepada banyak isu faktor risiko ekonomik. Okey, jadi macam mana nak selesaikan? Okey, kalau dalam negara mereka ada banyak program, contohnya Safe Patient Handling Program. Okey, sebab mereka dah kenal pasti antara isu besarnya adalah bila mengangkat pesakit, jururawat, medical assistant, diorang boleh mendapat kecederaan. Okey, jadi antara kandungan program Safe Patient Handling ni adalah mereka menggunakan seolah-olah macam lift lah, macam crane. Kalau tengok gambar ni kan, macam ada crane untuk mengangkat pesakit dari katil ke kursi roda dan sebaliknya lah. Okey. Di samping itu, diorang belajar tentang ergonomik, biomekanik dan diorang juga wujudkan apa yang dipanggil lift team. Maknanya kalau perlu mengangkat orang, dia ada satu grup khas. Tugas dia buat kerja tu. Dan bukannya seorang, dia akan ada ramai. Cuma kat Malaysia ni, yalah saya ada tanya seorang jururawat kan, ada ke tak kita menggunakan pendekatan macam ni? Buat masa ni, ada lah tapi tak mencapai objektif lagi lah buat masa ni. Mungkin masih lagi sedang diusahakan. Tapi apa yang kita tengok kalau kat luar negara, ada pengurangan yang ketara apabila program-program seperti ini diamalkan. Okay. Contohnya dekat Amerika dapat tengok 30% pengurangan kecederaan. Okay. Dari segi dia punya rate of injuries lah. Okay. Dan di setengah hospital, return on investment maknanya pulangan, cost maknanya dia dah labur tu, berapa banyak dia dapat cover balik dari segi untungnya mengelakkan kecederaan tu, dia dapat cover balik within 2 years. Some even earlier. Okay. So, saya dah, masa pun saya tengok, Masya Allah, dah 9:07. Itulah masalah saya ni kadang-kadang bila bercakap ni, saya tak aware masa. Jadi, maaf. Tapi tak apa, saya cuba cover secepat mungkin. Okay. Bila kita bercakap tentang IR 4.0 ni, kita merujuk kepada Industrial Revolution 4.0. Kenapa dinamakan Industrial Revolution? Sebabnya, biasanya ada sesuatu kemajuan dari segi teknologi yang menyebabkan disruption, perubahan ketara tentang cara kita hidup, cara kita buat kerja. Contohnya Industrial Revolution yang pertama, kita tengok penggunaan atau pengendalan steam power engine. Industri yang kedua, elektrik. Perubahan besar. Daripada tak ada elektrik, ada elektrik. Industrial Revolution 3.0, penggunaan komputer, robot. Dan akhirnya yang 4 ni, yang kita sekarang ni tengah tengok ni adalah berkenaan dengan integrasi antara manusia dan artificial intelligence, big data, cybernetics dan sebagainya. Okay, so apakah akan berlaku bila IR 4.0 ni dia menjadi kenyataan lah. Sekarang ni tak pasti dah 100% ke ataupun on the way. Tapi ini adalah ramalan pada 2013. Ramalan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin tidak akan wujud lagi dalam masa 20 tahun lah. Jadi kalau kita tengok probability kat sebelah kanan tu, lagi tinggi nombor tu maknanya kemungkinan lagi tinggi. Lagi rendah tu maknanya insyaAllah job tu masih akan ada lah. So kalau siapa kerja dia recreational therapist, occupational therapist, counselor, mental health, computer system analyst, kita tengok tu kebarangkalian untuk tak wujud tu rendah. Tapi siapa yang kerja telemarketer, salesperson, word processor, typist, ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang mungkin akan mengalami perubahan yang sangat besar lah akibat IR 4.0. Okay. So kenapa IR 4.0 ni besar? Kerana antaranya ialah kita akan lihat pelbagai jenis alat akan connected to network. Kalau contoh kat Amerika tu ada peti sejuk yang ada IP address sendiri. Peti sejuk tu dia connect to internet.
kenapa peti sejuk nak connect ke internet? Dia pun nak pergi dari Instagram ke apa? Tak. Peti sejuk tu, okey, di program sekiranya makanan kita, stok kita dah habis, tu contoh susu nak habis, dia akan detect yang susu nak habis. Dan dia akan order kat Amazon susu tu. Maknanya bila kita sampai rumah, dah sampai dah susu. Bukannya kita buka kan, mesti pengalaman kita buka peti sejuk, kita tengok alamat makanan nak habis, baru nak pergi kedai. Tak, ini peti sejuk tu yang uruskan. Sebab dia intelligent dan dia part of a network. Okay, dia boleh berhubung dengan Amazon, dia boleh buat keputusan dan sebagainya lah. Bergantung kepada kebebasan yang kita berikan kepada objek tu lah. Okay, so ini adalah contoh macam mana kehidupan kita akan mengalami perubahan yang sangat besar lah dalam tahun-tahun akan datang. Mungkin ada sesiapa yang pernah tengok dah jual kat Lazada sekarang, vacuum lah, dia boleh bergerak sendiri. Yang boleh bergerak di vacuum rumah kita lah. Dia boleh mengelak barang, mengelak kucing, macam-macam sekarang ni robot. Okay? Dan juga termasuk artificial intelligence lah. So artificial intelligence ni bila mana komputer tu mula belajar untuk berfikir secara manusia, seperti manusia. Dan ini dilakukan antaranya melalui kaedah machine learning ataupun lebih dahsyat lagi deep learning. So ini adalah apa yang dilihat oleh komputer. Bila dia nak kenal pasti traffic light tu kata merah ke hijau. So dia dah boleh start differentiate. Dia tengok gambar dia atau image, dia boleh tahu itu traffic light dan traffic light itu hijau. Itu traffic light dan traffic light itu merah dan sebagainya. Okay? Sebab tu sekarang ni ada kereta yang boleh memandu sendiri tanpa kita pegang steering. Tapi masih lagi haram lah sebenarnya. Ikut undang-undang tak boleh buat macam tu. Okay. Dan tak lupa juga telefon pula. Smartwatch tu, ini dah masuk OS ni. Kan? Kalau kita terjatuh dalam tandas, smartwatch tu akan kesan yang kita terjatuh. Dan dia akan keluar mesej, awak ni terjatuh ke? Betul ke? Kan? Kita kena tekan OK. Kalau dia detect kita tak bergerak, kita tak tekan OK, dia akan automatically buat panggilan ke kecemasan. Maknanya phone tu yang buat panggilan kecemasan. Saya rasa ini satu teknologi yang sangat baik. Bayangkan kalau kita ada mak bapak yang dah berumur, kita beri orang pakai watch ni. Jadi kalau apa-apa hal kan, sebab kita bukannya berada dengan mereka sepanjang masa, sekurang-kurangnya ada watch yang dia bolehlah membantu. Okay? Selain tu Apple Watch tu juga, ini bukan saya nak promote Apple. Okay? Tapi saja sebab teknologi ni. Apple Watch tu dia boleh kesan kalau ada atrial fibrillation. Maknanya kita punya kadar degupan jantung tu abnormal dia punya rate tu. Okay? Selain tu, watch tu sekarang yang terkini boleh juga tengok ECG kita. Okay? So dia boleh detect ECG, dia boleh tengok ada apa-apa masalah. Okay? Maknanya sekarang ni teknologi kita dah capai tahap tu. Jadi bila kita apply teknologi ni ke occupational safety and health, ada pelbagai benda kita boleh buat. Kita boleh tengok heart rate pekerja, respiration rate, dia punya ECG, body temperature, body posture, dia tengah baring ke berdiri ke, blood pressure, kadar UV yang dia terdedah dan juga kadar CO2 dan malah apa-apa toxic gas yang kita berminat untuk kaji lah. So ini antara contoh sensor. Satu dia letak kat atas dia punya helmet, satu lagi dia pakai kat badan. So kat helmet tu dia boleh kesan dia punya UV level, dia punya CO2 level kat persekitaran. Okay. Yang dekat badan tu dia boleh detect dia punya respiration rate, dia punya kadar degupan jantung dan sebagainya. Okay. Ini adalah satu alat, tapi ini semua yang belum market lagi. Ini semua yang tengah research. So ini adalah jam tangan yang boleh dipakai, yang di mana dia boleh detect orang tu stres atau tak berdasarkan kita punya heart rate dan juga bunyi. Okay, so diorang dah check. So konsep dia adalah kita boleh perhati pekerja tu dari remote sama ada dia in a stressful condition or not. Okay. Selain tu ada pula sekarang ni stress management. Okay, kalau kita stress, ada company yang dah keluarkan app di mana kalau kita guna tu, ya objektif dia adalah untuk menenangkan kita. Okay, so kalau macam tengok gambar kat kanan tu, dia ada macam corak yang akan ada music. So kita perlu gerakkan corak tu dengan cara tertentu, okay, supaya music tu diteruskan dan sebagainya lah. Konsep dia adalah perbuatan tu dikatakan menurunkan perasaan stres kita. Okay, saya rasa ada banyak peluang untuk penyelidik tempatan kita untuk melakukan sesuatu yang serupa lah. Mengambil kira budaya tempatan lah dan bukannya ambil dari luar. Apa lagi? Okay. Kita juga boleh tengok posture. Kalau macam dah beli ergonomics ni, kalau kita nak buat initial era, advanced era, biasanya kita kena perhati. Kita kena datang, kita tengok kerja tu. Pada masa itu, kita tengok cara dia buat kerja dan kita assess posture dia. Masalah dengan kaedah ni ialah, bila kita balik, kita tak tahu posture dia macam mana. Adakah posture tu semata-mata semasa kita ada saja, apa yang kita panggil hot effect. Tapi dengan cara ni kan,
tak boleh nak cheating lah. Sebab kita akan tengok posture dia memang sepanjang hari dan dia akan record. Okay, so dia mudah, dia pakai dekat baju kita dan pada lokasi yang spesifik lah. Mungkin bukan semua pekerja harus pakai, kita mungkin boleh pakaikan pada pekerja yang kita rasa berisiko tinggi. Okay. Apa lagi? NIOSH lifting equation. Kalau sebelum ni, kalau siapa nak assess sebagian daripada advanced era, kita kena ukur tempat bekerja tu, nak tengok pergerakannya, posisi dia semasa dia mula mengangkat beban sampai dia angkat dan letak beban tu kat tempat yang lain. Okay. Banyak proses dan prone to making errors, mistakes. Sebab ukur tu kadang-kadang silap dan sebagainya. Tapi dengan kaedah ni, dia pakai satu belt. Dia pakai belt tu dekat badan je. Dia boleh buat calculation NIOSH lifting equation without taking into consideration environmental measurement. Lagi cepat. And then boleh lock. Apa lagi? Ini cooling garment lah. Ini tak ada kaitan komputer sangat. Tapi bagi saya menarik lah. Satu baju, jaket yang ada kipas dan ada cooling pad tu. Mungkin dah ada kot, saya tak pastilah. Saya pernah dengar ada pelakon, dia buat penggambaran kat barat lah. Dia buat penggambaran di barat. Suasana negara tu dah sama, dah panas. Tapi filem tu musim sejuk. Jadi dia kena pakai baju sejuk. Tapi sebenarnya negara tu tengah panas. Jadi berpeluh. Jadi apa diorang buat ialah, diorang pakai garment macam ni. Dia ada sistem penyejuk dalam kostum filem tersebut. Kita tak nampak lah, tapi dalam badan dia sejuk je. Okay. Heat stroke detection. Okay, sekarang ni pun dah ada teknologi. Okay, dia mengambil kira kita punya heart rate dan sebagainya, okay, dan kita punya respiration rate kalau saya tak silap. Bila kita pakai, dia boleh tengok kita punya risk of developing heat stroke. Maknanya sebelum kita pakai heat stroke tu, dah boleh detect. Okay. Dan selain daripada sensor, okay, kita ada juga web platform. Kalau sebelum ni kita bila menguruskan OSH kan, bila kita menggunakan OSH management system, banyak paper based punya approach kan. Yang ni dah banyak web platform, okay, untuk kita gunakan untuk organize kita punya daily OSH activities, kita punya risk analysis dan sebagainya. Everything in one portal. Dan kalau saya tak silap, yalah, saya pun baru dapat tahu Dr. Syawal dia ada satu portal yang agak super. Jadi kat Malaysia pun ada pendekatan yang sama tentang portal atas talian. Yang menariknya ia cloud based. Jadi ia maklumat ni bukan disimpan dalam komputer kita, tapi dalam server yang boleh kita akses di mana saja menggunakan komputer mana-mana. Dengan cara selamat lah. Dengan login ID dan sebagainya. Okay. Dan akhir sekali, gamification in learning. Okay. Apa yang saya perhatikan, ada kajian yang menunjukkan seperti dalam universiti, pekerja juga suka game-game ni. Okay. Di mana kita cuma gamify dia punya pengetahuan tentang OSH. Okay. Jadi kalau cara tradisional ialah kita suruh diorang jawab kuis siapa dapat hadiah, ya itu bagus. Tapi ada cara yang lebih advance. Kita boleh kasih macam ranking, kasih medal, semuanya online digital. Ibarat macam game. Sebab sekarang ni ramai-ramai game kan. Jadi mungkin ini akan memotivasikan pekerja untuk lebih berminat lah mengambil bahagian dalam pembelajaran tentang OSH. Tetapi dia punya kandungan pembelajaran pun kena menarik lah. Macam dalam gambar ni kita boleh tengok macam mana dia nak susun cari route nak exit waktu semasa, nak kenal pasti mana hazard dan sebagainya. Tapi dia menjadi lebih seronok. Okay? Sebab bila belajar OSH ni, dia tak boleh dry. Dia kena seronok. Walaupun subjek tu serius. Tapi kalau kita terlalu serius, dia punya belajar pun kadang susah. Setengah orang dia tak boleh masuk. Okay. So itu saja untuk penerangan saya. Saya mohon maaf lah, saya tengok jam saya sekarang ni. Saya overshoot 8 minit. Jadi minta maaf, saya ramai kat sini sibuk. Okay, ada banyak urusan lain. Apapun saya mengucapkan ribuan terima kasih lah kerana sudi mendengar, bertahan sampai ke hujung. Jadi sekiranya ada apa-apa soalan, bolehlah ajukan. Kalau saya tak boleh jawab, simpanlah okay, untuk lain masa. Okay, itu saja daripada saya. Tuan Moderator, terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Doktor atas penyampaian ceramah sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
diingatkan kepada para peserta diminta untuk mengisi link kehadiran pada ruangan chat DM ni ataupun pada ruangan komen FB live. Kita ada dua. Jadi tuan semua dikehendaki untuk mengisi kehadiran. Seterusnya majlis ini akan diteruskan kalau ada apa-apa soalan daripada peserta. Dapati tadi ruangan chat kita dapati tak ada orang yang hantar soalan. Okey, daripada Rama Dadan. Has any study been conducted on ergonomic in the kitchen? If we observe almost all kitchen, the cooking position for our mother or partner is not shoulder relaxed position. Okay. Boleh doktor ni tak? Boleh. Terima kasih. Okay, Rama Nadan. Okay, thank you very much for the question. So basically the question is asking, has there been any ergonomic study pertaining to the kitchen, especially for people who cook? Okay, tapi izinkan saya menjawab dalam bahasa Melayu untuk manfaat semua orang. Okay, jadi soalannya adalah, ada tak kajian berunsurkan ergonomik tentang situasi di dalam dapur, di mana kalau kita perhatikan setengah orang, sama ada mak kita, isteri kita, jangan lupa suami pun memasak juga bila dia melakukan aktiviti, boleh tengok kan tangan dia punya shoulder tu bukan pada posisi neutral, okay. Kenapa benda ni berlaku? Situasi ni berlaku kerana apabila dapur, perkakas, perabot dalam dapur tu direka, okay, ia tidak direka berdasarkan tubuh pengguna. Okay. Setiap orang mempunyai situasi yang berlainan. Setengah orang bila dia buat dapur, saya tak tahu istilah dapur tu dia renovate ke apa, kadang-kadang kontraktor tanya paras dia punya tabletop tu nak tinggi mana. Di sinilah perlu jawab soalan ni dengan berhati-hati. Sila fikir siapakah pengguna utama dapur berkenaan. Kalau isteri yang rajin masak, memotong dan sebagainya, pastikan ketinggiannya sesuai dengan ketinggian isteri. Tengok position dia punya siku bila dia berdiri tegak. That should be the height of reference bila nak buat keputusan ketinggian tabletop. Ini kalau siapa ada kebolehan untuk buat keputusan tu. Setengah orang tak, kita dapat apa yang ada. Okey, dalam situasi macam tu, okey, cuba tengok ada kaedah untuk make adjustments. Kalau kita tengok yang pengguna tu terlalu rendah, mungkin kita perlu sediakan satu platform di atas lantai yang ringkas, simple, bukan benda mahal. It could be a wood, a piece of wood ke apa, a block of wood yang rata, yang selamat jangan tak stabil, otak ke apa-apalah yang boleh tinggikan kedudukan badan dia supaya dia punya siku tu hampir dengan ketinggian meja atau tabletop. Okey. Dan situasi sama juga boleh difikirkan kalau kita nak tengok dari segi almari dan sebagainya lah. Okay, so balik kepada soalan tadi, actually ada studies, okay, there has been studies pertaining to kitchen, even HSE pun ada buat kajian berkaitan OSH kat HSE, cuma saya tak ingat adakah merujuk kepada ketinggian, okay, counter, tabletop dan sebagainya. Cumanya nasihat saya lah, make adjustments whenever possible. Kalau boleh buat adjustment, sila buatlah. Tengok adakah terlalu tinggi atau terlalu rendah. Cuba buat adjustments yang perlulah. Okay? Boleh? Ramadan, I hope I answered your question, but if I have not, you just let me know in the chat. Tuan Moderator, saya baca je lah soalan yang lain. Ya, silakan doktor. Okay. Lifting risk assessment untuk posture berjalan ada. Okay. Lifting ni merujuk kepada proses mengangkat. Bila kita berjalan, dia bukannya mengangkat dah, dia membawa. Okay. Jadi membawa tu dia ada kaedah untuk menaksir risiko yang berbeza lah. Cara yang mudah kalau kita tengok dalam garis panduan ERA, diterbitkan oleh JKKP, dia ada dia punya berat tu, berat maksimum bila kita nak mengangkat. Okay, dan itu pula mengambil kira
kita mengangkat membawa tu, bukan mengangkat, membawa tu, kita tengok laluan kita tu macam mana, ada halangan ke tak, licin ke tak, ada cerun ke tak. Okay? So cuba tengok baliklah apa yang cuba dinilai. Okay. TCP Syam ada tempat untuk uji economic hazard, maksud saya tempat khas area Kuantan. Okay. Economic hazardnya, hazard ekonomik diuji di tempat pekerjaan berkenaan. Ia bukannya menguji contohnya kita ambil alat daripada tempat pekerjaan, kita bawa ke tempat testing, dia test. Tak, itu seolah macam sesuatu yang Sirim buat atau mereka yang buat produk safety testing buat. Economic hazard ni biasanya bila dinilai risikonya, kita memerlukan pemerhati, penganalisa, pergi ke tempat kerja berkenaan dan menjalankan analisis di situ. Kesimpulannya, tiada tempat khas. Okay, tempat yang pengujian dijalankan, penilaian dijalankan adalah di tempat pekerja. Okay. Jadi kalau ada kilang, di kilang itulah. Tak perlu membawa sesuatu keluar dari kilang tu ke mana-mana tempat khas. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Saya ni yang bertanya soalan tu lah. Okey, terima kasih tuan. Okey. Saya Muhammad Nur Hisham bin Ahmad daripada College Medikasi Pahang. Okey, saya clear lah yang tempat tu tak ada kan. Maknanya dia akan pergi pada tempat yang berlaku tu lah. Okey. Satu lagi doktor, saya nak tanya. Macam contoh doktor bagi ni banyak daripada ke arah sektor industrial dengan kesihatan kan. Macam saya dalam bidang pendidikan. Economic hazard ni biasanya dia contoh berlaku di yang bagaimana tu kalau dalam bidang pendidikan? Kalau dalam bidang pendidikan, saya sama-sama. Kalau dalam bidang pendidikan, apa yang saya syak, sebenarnya ada study yang diterbitkan dalam jurnal, tapi saya tak ingat dia punya ni. Cumanya saya beri pandangan peribadi saya lah. Apa yang saya syak, kalau dalam sektor pendidikan, antaranya ialah duduk, duduk untuk tempoh yang lama, prolonged sitting. Sebab saya rasa ramai di kalangan pendidik perlu duduk lama untuk marking, nak buat soalan exam, nak buat dia punya slide untuk pengajian dan sebagainya. So benda-benda ni akan memperkenalkan risiko yang berkaitan penggunaan komputer, penggunaan kerusi yang salah. Kerusi yang salah, yes, there is a wrong chair. There is a wrong chair and a wrong table. Bukannya saya ada kerusi lah. No. Ada kerusi yang betul, ada kerusi tak betul. Ada meja yang betul, ada meja yang tak betul. So, benda-benda ni lah yang memperkenalkan faktor risiko ekonomik kat tempat kerja di kalangan warga pendidik lah. Jadi, kalau kita perhatikan, warga pendidik ni dia bukannya angkat berat semua kan. It's not to do excessive force, kan, lifting. Dia banyak prolong static posture and repetitive movement dari segi penggunaan tangan tu, marking, kan, marking, menulis. Benda-benda ni lah. Jadi kena ambil kira benda tu lah. Mungkin setengah orang dia pandang remeh, alah duduk je. Kawan saya slip disc. Dia duduk je. Tapi duduk, yelah kerja dia bertahun-tahun, dia pensyarah. Kerja dia yelah nak tulis, nak buat lecture notes ke apa ke, nak buat research, duduk kat meja. Meeting, duduk juga. Kan? Akhirnya pada umur awal 40-an dah dapat low back pain, ada prolapse dekat dia punya disc low back. Kan? Bukannya dia angkat benda berat. So boleh jadi kepada dia, boleh jadi kepada saya, boleh jadi kepada anda. Kita selalu salah tafsir risiko. Kita rasa it will never happen to me. Don't say that. It can happen to you too. Because kita semua manusia. So kena berhati-hati lah. Saya harap saya menjawab persoalan lah. Okey, jelas doktor. Okey, macam contoh tadi tak, static force tu tak? Static posture. Static posture tu tak? Jadi dia ada aktiviti tak? Macam contoh untuk overcome that problems. Macam contoh kita memang typing buat soalan marking and so on tu kan. And then memang static lah, duduk macam tu je kan. Jadi dia ada aktiviti ataupun ada way tak untuk overcome that problem lah. Boleh. Soalan baik Encik Syam. Beginilah. Kalau kita tengok ada banyak garis panduan berkaitan termasuk oleh JKKP sendiri. Jadi untuk
semua peserta yang menghabiskan banyak masa di komputer, tolong jadi sensitif dengan tempoh kita duduk tu. Seboleh-bolehnya setiap 20 minit hingga 30 minit kita bangun, stretching dan sebagainya. Jangan duduk berterusan lebih daripada itu. Sebab bila lebih dari itu dah jadi prolonged sitting. Sebenarnya dalam satu hari tu kalau kita duduk more than 4 hours dah ada risiko prolonged sitting dah. So sebaik-baiknya kita cuba variasikan lah. Maknanya jangan duduk saja. Kalau boleh sama-sama duduk tu kita after 20 minutes ke apa kita stand up, stretching sikit dan sebagainya. Sebab kita nak kasih kita punya bahagian lower back tu rehat. Okay. Saya nak saja jelaskan sikit. Saya minta maaf ambil masa. Saya nak jelaskan sikit. Bila kita duduk sebenarnya kita tengah buat kerja. Bila kita duduk sebenarnya kita tengah buat kerja. Kita ingat duduk ni relax, betul. Tapi ada otot-otot kat bahagian belakang kita yang tengah buat kerja, support kita yang posture masa kita tengah duduk. So bila kita duduk terlalu lama, those very muscles dia akan buat kerja, pegang, maintain posture je. Tak boleh. Kita kena kasih bahagian tersebut rehat juga. Di situlah di mana kita berdiri. Yang perkara kedua, kalau tengok kajian, pressure dekat kita punya spine tu, dia lebih tinggi bila kita duduk berbanding bila kita diri tegak. So sebenarnya duduk ni bagus, tapi tak bagus kalau berterusan. Apatah lagi orang-orang yang dia sambil duduk, sambil angkat benda berat. So siapa yang duduk, macam kita duduk buat kerja kat komputer kan, kalau ada benda berat lah jatuh atas lantai, jangan angkat sambil tengah duduk. Don't. Okay, because masa tengah duduk, pressure dah tinggi, angkat benda berat, pressure lagi tinggi, kat situlah kita takut tiba-tiba spine kita tiba-tiba jadi sesuatu. Sebab tu kalau tengok dalam garis panduan JKKP tu, dia punya weight limit untuk mengangkat barang bagi orang yang duduk dengan orang berdiri berbeza. Mengambil kira ada pressure pada kita punya spine bila kita tengah duduk. Okay, so dalam ekonomi ni kadang-kadang kita tak perlu selesaikan banyak benda tau. Kita cuma selesaikan basic problem. Basic problem dia bagi orang yang buat kerja komputer, kita duduk lama sangat, kita menaip lama sangat. Apa solution dia? Tak ada guna magic ke advanced technology. Simple je. Once in a while, sekali-sekala bangun, stretching. Okay? Kadang-kadang kita terlupa kan, alamak terlupa nak stretching. Kat situ lah setengah orang, dia letak app tau, ada reminder dekat screen tu. Setiap 20 minit dia keluar reminder, bangun, stretching. Ada benda tu tak, bukan benda yang kompleks. Buatlah reminder macam tu supaya kita ingat untuk bangun, kita stretching. Ingat ini adalah untuk jaga badan kita untuk tempoh jangka masa panjang lah. Okay. Saya harap saya menjawab soalan lah. Okey, jelas Doktor. Terima kasih Doktor. Okey, terima kasih kerana tanya. Okey, terima kasih Doktor. Okey. Kita jawab lagi satu soalan Doktor. Okey. Daripada Encik Muhammad Roslan ni. Okey. Kalau buat assessment untuk ergonomik, bolehkah menggunakan format highlight biasa Doktor? Boleh tunjuk? Okey, alright. Okey, terima kasih banyak. Okey. Pandangan saya macam ni. Highlight ni adalah satu pendekatan yang sangat baik. Dia sangat baik sebab dia agak basic. Okay? Dia basically apa dia buat ialah dia membantu kita dalam menilai risiko hazard berlainan di tempat kerja. Kalau kita tengok high-rate format tu kan. So sangat bagus. Okay? Cumanya dari segi spesifik hazard, contohnya macam kita nak mengkaji hazard haba secara mendalam. Bagi saya lah, maybe high rack ni first layer, second step tu kita buatlah sesuatu yang lebih advance. Okay? Jadi kesimpulannya, kalau high rack sahaja untuk menilai risiko ekonomi, bagi saya tak cukup lah. Sebolehnya buat sesuatu yang lebih khusus dan spesifik kepada ekonomi. Contohnya initial era. Tapi itulah, kalau tengok framework yang sedia ada, kalau nak buat initial era sebaiknya pergilah jalani latihan dulu untuk menjadi seorang trained person lah untuk menjalankan initial era. Okay? Kalau tak nak dan kena minta orang lain datang buat initial era. Tapi bagi saya baik belajar kan, boleh dapat ilmu kan, pergilah training initial era kalau boleh lah. Okay. Okay, terima kasih Doktor atas jawapan dan juga ceramah yang telah diberikan pada ini. So saya ingat kita sudah berakhir pada majlis pada hari ini. Masa pun dah 11.24, dah lebih banyak tu.
Okey, dengan ini pihak jabatan mengucapkan ribuan terima kasih kepada penceramah dan juga kepada audien yang telah memberi tumpuan dan perhatian sepanjang mengikuti webinar kita pada pagi ini. Kami memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan sepanjang webinar ini berlangsung dan akan menambah baik di masa akan datang. Kita juga boleh berjumpa lagi pada hari esok yang akan ada webinar untuk kali ketiga dengan topik yang lebih menarik yang akan disampaikan oleh penceramah yang lebih menarik juga. Dengan saya juga ingin memesan kepada tuan-tuan dan puan-puan para peserta untuk mengisi borang maklum malas yang telah diberikan dalam link di dalam ruangan chat untuk membolehkan tuan-tuan dan puan-puan mendapat CJ penyertaan. Sekian, terima kasih diucapkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Rata. Terima kasih ya. Terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh.